السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah malam ini akan baca babun Haddatsana Suwaid bin Nasrin situ. Haddatsana Suwaid bin Nasrin. Ya. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yaqulu li ahli al-jannati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala firman kepada penghuni syurga, ya ahlal jannah, wahai penghuni syurga, fayaquluna, maka mereka penghuni syurga jawab kata labbaika rabbana wa sa'daika, kami menyahut panggilan Tuhan, wahai Tuhan kami. Fayaqulu hal raditum, maka Allah subhanahu wa ta'ala firman, adakah kamu rida, puas hati nikmat yang diberi daripada Tuhan kamu? Fayaquluna ma lana la narda, maka mereka penghuni syurga jawab kata, tidak ada penghalang bagi kami yang kami tidak rida, daripada kami tidak puas hati, tidak ada apa-apa penghalang bagi kami. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, sedangkan sungguh pun engkau telah memberikan, anugerahkan kepada kami selama ni tidak ada seorang pun memberi daripada, tidak ada seorang pun daripada makhluk ciptaan engkau memberi. Maknanya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat diberi dalam syurga ni, penghuni syurga tidak pernah dapat sebelum ni. Siapa pun tidak pernah bagi kepada mereka nikmat sedemikian itu. Jadi maksudnya jawapan daripada penghuni syurga ni, mereka hendak menyatakan mereka rida, setuju, puas hati dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerah dalam syurga itu. Yaqulu ana u'tikum afdala min zalika, maka Allah subhanahu wa ta'ala firman, aku akan berikan kepada kamu lebih afdal, lebih baik, lebih elok daripada itu, daripada apa yang dah beri itu. Qalu wa ayyu syai'in afdalu min zalika, mereka penghuni syurga kata, yang mana satu lagi yang lebih baik, lebih afdal daripada itu, daripada nikmat-nikmat dah dapat ni, tak pernah dapat dulu, apa lagi yang ada lebih baik daripada ini? Qala uhillu alaikum ridwani, Allah subhanahu wa ta'ala firman, uhillu ay unzilu, aku turunkan,
berikan kepada kamu ridwani, persetujuan daripada aku, ridha daripada aku, fala askhatu alaikum abada, maka aku tidak akan murka ke atas kamu selama-lama. Jadi selama mana dalam syurga ni akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu kelebihan besar bagi penghuni syurga. Hada hadisun hasanun sahihun. Babu ma jaa fi tarai ahli jannati fil ghurafi. Bab ini datang mengenai penghuni syurga saling dapat melihat melalui ghurfah, ghuraf jamak bagi ghurfah, melalui bilik-bilik di mana mereka berada. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في آية. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni syurga mereka saling dapat melihat pada ghurfah bilik seperti mana mereka dapat melihat bintang yang terletak di arah timur ataupun bintang yang terletak di arah barat yang tenggelam di kaki langit, atau at-tali' fi tafadul darajati al-ghariba fil ufuq. Ufuq maksudnya atrafus sama, ataupun yang muncul pada tafadul, berlebih kurang, tinggi, rendah, darajat. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka penghuni syurga, maka sahabat-sahabat kata, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ulaikan nabiyuna, orang-orang yang diberi nikmat sedemikian itu, mereka itu adalah, adakah Nabi Anbiya? Qala bala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, bahkan ya, walladhi nafsi biyadihi, demi zat nyawaku berada di tangan kekuasaannya, wa aqwamun, dan mereka itu adalah golongan-golongan amanu billahi wa rasulihi, mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, wasaddaqul mursalina, dan mereka membenarkan keseluruhan Nabi Anbiya yang diutus itu. Jadi mereka akan diperoleh nikmat seperti itu. Mereka berada di ghurfah masing-masing,
Tapi mereka akan dapat melihat satu sama lain terang-terang. Hadza haditsun hasanun sahihun. Bab ma jaa fi khulud ahli al-jannati wa ahli an-nar. Bab berkenaan dengan kekalnya penghuni syurga dan penghuni neraka. Penghuni syurga kekal dalam syurga, penghuni neraka kekal dalam neraka. Itu maksudnya penghuni neraka yang dah dihukum khulud finnar, yang mana penghuni neraka dicampak dalam neraka kerana dosa-dosa. Bila habis mereka daripada siksaan, mereka akan masuk balik dalam syurga. Setelah itu, semua ahli syurga kekal dalam syurga. Yang tinggal dalam neraka, semua khulud finnar ni, mereka akan kekal dalam neraka. Haddatsana Qutaibah قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin." Sa'id maksud di sini bumi rata yang luas. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan ke semua manusia di bumi rata yang luas. Summa yatlu'u alaihim Rabbul Alamin. Kemudian Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, muncul di atas mereka, fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ala yatba'u kullu insanin ma kanu ya'budun." Adakah semua manusia, tidakkah semua manusia mengikuti sembahan yang mana mereka sembah itu? Fayumatsalu li sahibis salibi salibuhu. Kemudian dimisalkan, dibuat contoh bagi penganut salib Kristian, akan adakan gambaran salibnya. Wali sahibi tasawiruhu, dan bagi mereka yang sembah gambar-gambar, maksudnya patung-patung, akan dibuat misal gambar-gambarnya, patung-patungnya yang dia sembah tu. Wali sahibin nari naruhu, dan bagi yang menyembah api akan digambarkan apinya yang dia sembah tu. Yatba'una ma kanu ya'budun. Kemudian mereka mengikuti sembahan yang mana mereka sembah itu. Wa yabqal muslimuna, dan kaum muslimin tinggal, tidak dalam golongan yang ikut masing-masing tadi. Fayatlu'u alaihim Rabbul Alamin. Ketika itulah, bila dah tidak ada penyembah berhala, penyembah api, penyembah salib dan sebagainya, tinggal hanya kaum muslimin saja, orang mukmin saja. Ketika itu
Allah Subhanahu wa taala muncul di sisi mereka, fayaqulu ala tatba'una nasa. Allah Subhanahu wa taala firman, tidakkah kamu juga mengikuti orang ramai itu? Fayaquluna na'udzu billahi minka. Na'udzu billahi minka. Allahu Rabbuna. Mereka kata, kami lindung daripada dengan Allah Subhanahu wa taala daripada engkau. Allah sahaja Tuhan kami. Wa hadza makanuna, dan inilah tempat kami, hatta nara rabbana, sehingga kami dapat melihat Tuhan kami, wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum, dan Allah Subhanahu wa taala perintah mereka dan teguhkan mereka. Qalu, mereka penghuni syurga, mereka kata, wahal tarahu ya Rasulullah, dan wahal narahu ya Rasulullah, dan adakah ketika itu kami boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala muncul di sisi mereka. Jadi sahabat-sahabat tanya, ketika itu boleh tak kami nampak melihat Allah Subhanahu wa taala? Sebab tanya, semasa di dunia ni tidak dapat melihat. Jadi bila sampai situ, ketika Allah Subhanahu wa taala muncul, mampukah kami melihat Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri. Dan adakah kamu mengalami kesusahan untuk melihat bulan pada malam bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jawab kata, tidak ya Rasulullah. Maksudnya malam bulan purnama, manusia duduk di pelosok bumi mana sahaja boleh lihat bulan dengan senang. Tidak perlu berebut satu sama lain dan masuk satu-satu tempat untuk melihat bulan tu. Tidak, duduk mana-mana pun, di celah mana pun boleh nampak bulan. Semua orang nampak sama. Seperti itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat, sabdanya, qala fa innakum la tudarruna fi ru'yatihi tilka sa'ata. Sesungguhnya kamu tidak mengalami kesusahan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maksudnya akan dapat melihat. Tsumma yatawara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembunyi. Yatawara yastatiru tsumma yatlu'u fayu'arrifuhum nafsahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muncul lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perkenalkan diri kepada mereka. Summa yaqulu ana rabbukum fattabi'uni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, akulah Tuhan kamu, maka kamu ikutlah aku. Fayaqumul muslimuna wa yudha'us siratu fayamurru alaihi.
mislu jiyadil khayli. Setelah dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala suruh ikut tu, kaum muslimin bangun. Dan ketika itu diletakkan sirat, jambatan, supaya lalu di atasnya mislu jiyadil khayli, umpama kuda yang bagus. Jayid, jiyadil khayli warrikabi, dan juga jiyadil khayli, jiyadil rikabi. Jiyadil khayl, kuda yang bagus, dan umpama kuda yang bagus, dan rikab, penunggang kuda yang pandai. Ataupun rikab, maksud di sini unta, al-muradu bihal ibil, ada juga umpama kuda yang bagus dan juga unta yang bagus. Wa qaulihim alaihi sallim sallim, ketika itu ucapan mereka di atas siratnya, salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Wa yabqa ahlun nari, dan penghuni neraka tinggal. Fayutrahu minhum fiha faujun, maka dicampak daripada mereka, daripada ahlun nar dalam neraka, fayuqalu, maka dikatakan kepada neraka, halim talati, adakah engkau dah isi penuh? Fataqulu, neraka kata, hal mim mazid, ada lagikah tambahan? Minta tambah lagi, nak isi lagi. Summa yutrahu fiha faujun, kemudian dicampak masuk pada neraka satu pasukan ahli neraka. Fayuqalu halim talati, tanya pula, adakah kamu dapat isi penuh? Fataqulu hal min mazid, minta lagi, masih ada lagi tak tambahan? Hatta idza u'ibu fiha, sehingga apabila kesemua mereka dah masuk padanya, wada'ir rahmanu khadamahu fiha, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya, kekuasaannya pada neraka. Wa uzwiya ba'duha ila ba'din, ketika itu uzwiya, uzwiya yudammu,
ba'duha ila ba'din, maksudnya ketika itu sebahagian api dilipat masuk kepada setengah, summa qala qatin. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa taala firman, tanya, qatin, cukup tak? Qatin maksudnya yakfi hadza, cukup tak? Sebanyak ni. Kalau neraka jawab kata qatin, qatin, cukup. Faidha adkhalallahu ta'ala jannatil jannata wa ahlan narin nara. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala masukkan penghuni syurga ke dalam syurga dan penghuni neraka ke dalam neraka, utiya bil mauti mulabbaban, dibawa maut itu mulabbaban ay talbidan, dalam dalam keadaan dipegang, fayuqafu ala as-suri alladhi baina ahli al-jannati wa ahli an-nar, dan didirikan di atas pagar. Maksudnya letak di atas pagar maut itu. Pagar yang mana ada di antara penghuni syurga dan penghuni neraka, letak di situ. Tsumma yuqalu ya ahlal jannati, kemudian dikatakan wahai penghuni syurga, fayatlu'una khaifina, maka mereka muncul dalam keadaan takut. Tsumma yuqalu ya ahlan nari, kemudian dikatakan, diseru wahai penghuni neraka, fayatlu'una mustabshirina yarjuna syafa'ata. Penghuni neraka pula mereka gembira dengan mereka harapkan syafa'ah itu. Mereka anggap akan dapat keluar daripada neraka. Mereka ada harapan, mereka suka. Penghuni syurga pula kelihatan cemas, takut-takut masuk neraka pula. Fayaquluna haula'i haula'i, kemudian ditanya, hal ta'rifuna hadza, adakah kamu mengenali ini? Fayaquluna haula'i haula'i, mereka jawab kata, mereka itulah, mereka itu. Qad arafnahu, kami memang mengenali dia. Huwal mautul ladzi wukila bina, dialah maut, kematian yang ditugaskan dengan kami, diserah dengan kami. Fayudja'u, kemudian dibaringkan maut itu, fayudbahu zabahan ala suri, disembelih di atas pagar.
maknanya selepas daripada itu tidak ada lagi menghadapi kematian. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannati khuludun la mauta, wahai penghuni syurga, kekal dalam syurga, tidak ada kematian lagi. Maksudnya la mauta fil jannah. Wa ya ahlan nari khuludun la mauta, wahai penghuni neraka, kekal dalam neraka, tidak akan menemui kematian. Hadza hadisun hasanun sahihun. حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه. Abi Sa'id Al-Khudri memarfu'kan hadis ni, maksudnya nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati utiya bil mauti kal kabashil amlaji." Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba hari kiamat, dibawa maut, kematian itu seperti kabash, domba yang mempunyai bulu hitam campur putih. Fayuqafu bainal jannati wan nari, dirikan di antara syurga dan neraka. Fayuzbahu, kemudian disembelih. Wahum yanzuruna, dan mereka, ahli syurga, ahli neraka, semuanya sedang nampak penyembelihan itu. Falau anna ahadan mata farahan lamata ahlul jannah. Ketika itu, seandainya seseorang nak mati dalam keadaan terlalu gembira, tentunya penghuni syurga lah mati dalam keadaan gembira itu, sebab kematian dah tidak ada. Ahli syurga, penghuni syurga akan kekal dalam syurga. Jadi mereka terlalu gembira. Kalaulah seseorang, seandainya seseorang boleh mati kerana terlalu gembira, sepatutnya penghuni syurga itulah mati kerana terlalu gembira, sebab akan kekal dalam syurga. Walau anna ahadan mata huznan la mata ahlunna. Seandainya seseorang mati kerana duka cita, tentunya penghuni neraka itulah mati dalam keadaan terlalu duka cita, disebabkan mereka dah faham mereka akan diazab selama-lama dalam neraka, tidak akan keluar, tidak akan mati. Maut dah disembelih, dah tidak ada lagi. Hadza haditsun hasanun. Wa qad ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam riwayatun katsiratun mislu hadza ma yazkuru fihi amra ru'yati. Dan sungguh pun diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak riwayat, umpama riwayat ini yang menceritakan pada riwayat itu perkara melihat, iaitu perkara mengenai
boleh melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga tu. Inna nasa yarawna rabbahum. Sesungguhnya manusia akan melihat Tuhan mereka dalam syurga. Wa zikrul qadami wa ma ashbaha hadhil asya, menyebut tentang qadam, letak qadam Allah Subhanahu wa taala di atas neraka, dan seumpamanya. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا. Dan mazhab pegangan pada perkara ini, qadam dan sebagainya, di sisi ulama dari kalangan a'immah seperti Sufyan Tsauri, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Waqi' ibn al-Jarrah, dan selain daripada mereka riwayat perkara-perkara ini, waqalu, dan mereka kata, yakni mereka bagi penjelasan, turwa hadhil hadithu, diriwayatkan hadis-hadis ini, wa nu'minu biha, sedangkan kami beriman dengannya, dengan apa yang disebut dalam hadis-hadis qadam, yad dan sebagainya. Wala yuqalu kaif, cuma tidak mau dikatakan bagaimana kaifiyah, dia tidak mau sebut kaifiyah. Jadi kalau kata qadam yad tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana keadaan tidak dapat tafwid. Kalau tafwid juga boleh terlibat dengan tashbih dan tajsim, ketika itu takwil. Itu saja, tapi tidak ada di situ menceritakan kaifiyah, qadam dan tangan dan sebagainya, tidak ada. Itu pegangan daripada ulama salafus salih, seperti Imam Sufyan Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Malik, Imam Madhab, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, tabi'i kibar, Waqi' ibn al-Jarrah, anak murid Imam Abu Hanifah, tu guru Imam Syafi'i, tu ulama salaf. Mereka akidah begitu. Maknanya akidah mereka ni dengan mutasyabihat ni, mereka tafwid, serah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka takwil, tanpa mereka kata apa-apa kaif dan sebagainya. Tidak ada mereka menyebut kaifiyah dan sebagainya. Jadi itulah akidah salafus salih, bersih daripada tashbih dan tajsim. Kalau kita bawa fahaman tashbih ataupun tajsim, kemudian kita nisbah fahaman kita ni, pegangan akidah kita ni, kita ambil daripada salafus salih. Jangan dinisbah begitu, rosak nama salafus salih. Akidah fahaman salafus salih bersih daripada tashbih dan tajsim. Kita bawa tashbih tajsim, kemudian kita mengaku kitalah ikut salafus salih. Salafus salih pun tidak ada akidah begitu, khalaf pun tidak ada akidah begitu. Cuma mereka takwil ni, kalaulah tidak takwil, takutnya umat Islam terlibat dengan tashbih dan tajsim. Nak
menyelamatkan umat Islam daripada itu. Terpaksa mereka takwil. Mereka juga suka tafwid, tapi memandangkan banyak kesesatan dah masuk dalam fahaman akidah Islam. Terpaksa mereka takwil supaya selamat daripada tashbih dan tajsim. Itulah fahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersih daripada tashbih, tajsim, ta'til dan sebagainya. Jadi pegangan a'immah yang disebut nama-nama tadi, bagi mereka beriman tanpa mereka menyebut kaif. Wa hadha alladhi ikhtarahu ahlul hadis ay yarwu hadhihi al-ashya'a kama ja'at. Dan inilah jalan yang mana ahlul hadis, ulama hadis memilih, iaitu mereka meriwayatkan perkara-perkara ini seperti mana datang. Seperti mana datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka riwayat begitu tanpa mentafsirkan apa-apa kaifiyah dan sebagainya. Tidak, mereka menyebut perkara-perkara seperti itu. Wa yu'manu biha wa la tufassaru wa la yutawahhamu wa la yuqalu kaif. Dan seterusnya ahlul hadis beriman betul-betul dengannya, dengan riwayat-riwayat itu, dan tidak ditafsirkan riwayat-riwayat itu yang mana ada mutasyabihat itu, wala yutawahhamu, dan tidak diadakan waham, ragu-ragu dan sebagainya, tidak ada. Wala yuqalu kaif, dan tidak disebut kaifiyat. Wa hadha amru ahli al-ilmi alladhi ikhtaruhu wa dhahabu ilaihi. Dan inilah urusan atau perkara daripada ulama yang mana mereka memilih, dan juga mereka pergi kepadanya, maksudnya mereka memegang dengan fahaman itu. Wa ma'na qawlihi fil hadisi fayu'arrifuhum nafsahu. Dan maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala, maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berkenaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan diri kepada penghuni syurga, fayu'arrifuhum nafsahu, yakni itu maksudnya yatajalla lahum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelma diri di hadapan ahlus syurga, ahlul jannah. Bukan kata perkenal seorang-seorang, akulah Tuhan, tidak macam itu, maknanya menjelma di hadapan penghuni syurga. Jadi maksudnya ada makna-makna tertentu bagi kalimah-kalimah seperti itu. Babu ma jaa huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Bab datang menceritakan berkenaan dengan dikelilingi, diselubungi syurga dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dan neraka diselubungi, dikelilingi dengan keinginan-keinginan nafsu. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Amr bin Asim qala akhbarana Hammad bin Salamah an Humaid
وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati." Hadza haditsun hasanun gharibun sahihun min hadzal wajhi. Haddatsana Abu Quraib قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala dah cipta syurga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala utus Jibril ke syurga. Faqala unzur ilaiha. Allah Subhanahu wa taala firman, tengoklah, telitilah kepada syurga tu macam mana, ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan juga tengok persediaan yang aku dah sediakan bagi penghuni syurga dalam syurga tu. Qala faja'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang di sisi syurga. Fanazara ilaiha, melihat, meneliti kepada syurga. Wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan juga melihat kepada persediaan yang dah disediakan bagi penghuni syurga dalam syurga tu. Qala faraja'a ilaihi ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian ataupun setelah melihat semua tu, Jibril alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa izzatika, Jibril kata, demi kemuliaan engkau, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Seorang pun tidak mendengar dengannya, dengan nikmat persediaan syurga tu, kecuali dia tu dah masuk dalam syurga, baru dia akan tahu. Fa'amara biha fahuffat bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah dengan syurga supaya diselubungi dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Makarih maksudnya perkara-perkara yang menjadi keberatan bagi manusia, iaitu takalif syar'iyah, bebanan syar'iyah yang mana tidak disukai di atas jiwa manusia itu, selubungi dengan masyaqqah, mujahadah. Maknanya bukan mudah nak boleh masuk dalam syurga tu, perlu menghadapi banyak cabaran dan banyak keberatan, kesusahan, barulah akan dapat masuk dalam syurga tu. Faraja'a ilaih. Setelah Jibril alaihissalam tengok syurga kali yang kedua, setelah diselubungi, dikelilingi dengan makarih tu, Jibril alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa izzatika laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun.
yang tadi, sesiapa pun dengar tentang syurga, memang dia nak masuk dalam syurga. Sekarang ni, Jibril kata apa? Demi kemuliaan engkau, aku bimbang seorang pun tidak akan dapat masuk syurga. Tak mudah nak masuk syurga tu. Banyak taat, banyak mujahadah, banyak korban, melawan nafsu, macam-macam ada keberatan, kesusahan. Bukan free-free, nak boleh syurga tu tidak. Qala izhab ila an-nar. Allah Subhanahu wa taala firman, perintah lagi, pergilah tengok neraka, fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Tengoklah neraka tu dan juga tengok kepada persediaan aku dah sediakan bagi penghuni neraka dalam neraka tu. Fa iza hiya yarkabu ba'daha ba'dha, maka kelihatan api itu menunggang satu sama lain. Maksudnya memakan satu sama lain. Keadaannya begitu teruk, berat. Faraja'a ilaihi. Jibril alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tahu, wa izzatika la yasma'u biha ahadun yadkhuluha. Demi kemuliaan engkau, seorang pun tidak mendengar dengan neraka tu, maka dia nak masuk dalam neraka tu. Fa'amara biha fahufat bisyahawati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah dengan neraka tu supaya dikelilingi, diselubungi dengan syahwat, keinginan nafsu. Faqala irji' ilaiha faraja'a ilaiha. Allah Subhanahu wa taala perintah lagi Jibril pergi tengok pula. Kemudian Jibril kembali mai, kembali kepada neraka. Faqala, kemudian daripada itu Jibril kata, wa izzatika laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu, sungguh pun aku bimbang, takut seorang pun tidak akan lepas daripadanya, daripada neraka. Semua akan masuk neraka. Sebab manusia memang ingin dengan perkara-perkara yang tidak disukai Allah, memang suka dengan nak buat dengan perkara-perkara yang dilarang Allah. Jadi Jibril kira tidak ada seorang pun akan terlepas daripada azab siksaan api neraka tu. Jadi maksudnya nikmat dalam syurga begitu berharga, tapi nak boleh tu bukan senang. Banyak menanggung masyakkah dan perlu melalui banyak rintangan, halangan, barulah akan dapat syurga tu. Nak masuk neraka mudah, banyak syahwat, keinginan nafsu dah ada. Jadi manusia mudah terlibat dengan perkara-perkara tu, mudah nak masuk syurga. Jadi perlu bagi kita mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini, akan menjadi penghalang untuk masuk syurga.
Dan juga perlu mengelak diri daripada perkara-perkara yang tidak elok, yang mudah nak bawa kita masuk neraka. Babu ma jaa fi ihtijajil jannati wan nar. Bab berkenaan dengan syurga dan neraka saling bertengkar, berhujjah. Ihtijaj, maksudnya di sini ikhtisam. Seperti mana dalam riwayat Bukhari, ikhtasamat, begitu. Maknanya bertengkar satu sama lain. Haddatsana Abu Quraib qala akhbarana Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatil jannatu wan naru. Ihtajjat ay ikhtasamat, ikhtisam, khasm, bertengkar, berbalah gitu maksudnya. Bertengkar syurga dan neraka. Faqalatil jannatu, syurga kata, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Du'afa, yang lemah, yang miskin, akan masuk di sisiku, kata syurga. Waqalatin naru yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbiruna. Dan neraka kata akan masuk di sisiku jabbar, yang zalim, wal mutakabbirun, dan yang takabbur. Faqala lin-nari, jadi masing-masing kata begitu, syurga dan neraka. Dia kata faqala lin-nari, Allah Subhanahu wa taala firman kepada neraka, anti azabi, engkau adalah siksaan daripada aku. Maksudnya, anti mazhari uqubati, engkaulah tepat menyatakan azab aku. Antaqimu bika mimman syi'tu, aku akan membalas melaluimu terhadap mereka yang aku menghendaki. Wa qala lil jannati anti rahmati, dan Allah Subhanahu wa taala firman kepada syurga, engkaulah rahmat aku. Maksudnya anta rahmati ay anta mazharu rahmati, engkaulah tempat aku menzahirkan rahmat aku. Melaluimu, arhamu biki man syi'tu, aku akan mengasihani melalui engkau, akan merahmati melalui engkau daripada mereka yang aku kehendaki. Maksudnya, masukkan manusia ke dalam syurga dan neraka itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadza haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan lagi sahih. Babu ma jaa ma li adna ahli jannati minal
karamati insyaallah sambung. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.